Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Melayang serindik di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, kalam bismillah pembuka bicara. Sarung ketupat berisi inti, dibawa gadis sambil berlari. Kehadiran semua sangat dihargai, moga majlis bertambah seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera dan salam transformasi pendidikan. Yang berusaha Tuan Haji Mat Razi bin Abdullah, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran, menjalankan tugas Ketua PPD Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Selatan. Yang berusaha Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Seberang Perai Selatan. Yang berusaha Encik Muhammad Azwan bin Muhammad Hashim, Penolong PPD Unit Pemulihan Khas PPD Seberang Perai Selatan. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Syahidi bin Mat Isa, Penolong PPD Unit Pemulihan Khas PPD Seberang Perai Selatan. Yang diraikan pembentang kita pada pagi ini, Encik Osman bin Hashim, Penasihat Keluarga dan Anak-anak Seberang Perai Selatan yang juga mantan Penolong PPD Seberang Perai Selatan, Unit Pemulihan Khas dan Pendidikan Swasta. Yang diraikan Puan Yusniza binti Yusof, Guru Cemerlang Pemulihan Khas, Sekolah Kebangsaan Bakap Indah. Yang dihormati Ahli Jawatan Kuasa Majlis Webinar, Pengetua-pengetua, guru-guru besar, guru-guru pemulihan khas Seberang Perai Selatan dan hadirin hadirat sidang penonton yang dimuliakan sekalian. Selamat datang, selamat bertemu diucapkan kepada semua sidang penonton dan pendengar, khususnya warga pendidik walau di mana sahaja anda berada. Segala puji kehadrat ilahi kerana dengan izin dan inayahnya dapat kita bersama-sama meluangkan masa mengikuti sesi webinar pemulihan khas atas tajuk Pelaksanaan dan Kreativiti PDPR di Era Pandemik dari Lensa Pemulihan Khas, Anjuran Unit Pemulihan Khas Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Selatan dengan kerjasama Pertubuhan Anak-anak Seberang Perai Selatan. Garam ada, kicap pun ada, sayang lada, terlupa ragi. Pantun ada, ucapan pun ada, sayang tiada, berdoa lagi. Tangan ditadah, penuh inayah, majlis dibuka, penuh rahmat. Mohon keberkatan serta hidayah, moga majlis sentiasa selamat. Sidang penonton yang dihormati, bagi memberkati majlis kita pada pagi yang berbahagia ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Suhaimi bin Sulaiman untuk memimpin bacaan doa. Tuan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, kami merafakkan kesyukuran di atas keizinanmu untuk kami menyertai webinar pemulihan khas PPD SPS tahun 2021. Kami juga bersyukur kerana Engkau mengizinkan kami menghadirkan diri, emosi dan roh kami sehingga dapat menyelesaikan bengkel ini dengan jayanya. Ya Allah, bagimu segala puji dan puja. Kurniakanlah kami lisan yang lembut basah mengingati dan menyebut namamu, hati yang penuh segar mensyukuri nikmatmu, serta badan yang ringan menyempurnakan ketaatan kepada perintahmu. Ya Munzilar Rahmah wa Ya Fatihal Barakah, kembangkanlah lembayung dan gelombang rahmatmu kepada kami, ibu bapa kami, keluarga dan anak-anak kami, guru-guru kami, anak-anak didik kami di sekolah, sahabat-sahabat seperjuangan dalam bidang pendidikan. Ya Allah, Ya Qadiyal Hajat, jadikanlah perkongsian kami pada hari ini sesuatu ilmu yang berguna dan bermanfaat untuk guru dan semua warga pendidik. Sesungguhnya setiap ilmu yang disampaikan
akan dapat diaplikasikan dalam PDP yang akan dijalankan nanti. Tingkatkan motivasi kami guru-guru agar dapat melaksanakan PDP yang berkesan. Seterusnya, melahirkan anak didik yang berjaya dunia dan akhirat. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Suhaimi bin Sulaiman atas pimpinan doa sebentar tadi. Salam sejahtera, salam perkasaku dan salam transformasi pendidikan serta selamat datang ke webinar pemulihan khas PPD Seberang Perai Selatan bagi tahun 2021. Untuk makluman sidang penonton sekalian, webinar ini adalah anjuran Unit Pemulihan Khas Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Selatan dengan kerjasama Komuniti Pendidikan Keluarga dan Anak-anak KPKA Seberang Perai Selatan. Webinar ini adalah bertujuan untuk memberi pendedahan dan pemantapan kepada guru pemulihan khas mengenai teknik, kaedah dan pembelajaran berkesan serta perkongsian amalan terbaik dalam memantapkan asas penguasaan 3M iaitu membaca, menulis dan mengira kepada murid-murid di sekolah. Perkongsian webinar ini juga dapat dijadikan rujukan dan seterusnya dapat disebarluas ke seluruh sekolah bagi manfaat semua guru, khususnya guru-guru pemulihan khas dalam meningkatkan kualiti pengajaran dan dapat memantapkan pedagogi guru dalam kelas. Kesannya, semoga kemenjadian murid di dalam kelas pemulihan khas dapat dianjakkan dan dapat bersaing ke arus perdana. Semoga dengan perkongsian webinar ini, ianya dapat membantu para penonton, khususnya guru-guru pemulihan khas agar dapat merancang kaedah serta strategi yang bersesuaian dengan aras kemahiran murid pemulihan. Untuk makluman kita bersama, webinar ini dipancarkan dari studio lokasi kerja atau kediaman masing-masing kerana arahan PKP yang masih berkuat kuasa sehingga ke hari ini. Walau bagaimanapun, kami di pihak Jawatan Kuasa Kerja akan cuba bawakan yang terbaik untuk tatapan sidang penonton dan pendengar sekalian. Kalau tuan pikat kenari, jangan patahkan batang jerami. Kepada tuan sembah diberi, mohon rasmikan majlis kami. Sidang penonton sekalian, meneruskan agenda kita pada pagi yang mulia ini, majlis dengan takzimnya mempersilakan yang berbahagia Tuan Haji Mat Razi bin Abdullah, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Seberang Perai Selatan, Sektor Pembelajaran untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya menyempurnakan perasmian program webinar pemulihan khas Seberang Perai Selatan tahun 2021. Dengan hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang besar Tuan Haji Syahidi bin Maisa, Pegawai Pemulihan Khas Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Selatan, Encik Azwan bin Haji Hashim, juga Pegawai Pemulihan Khas Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Selatan. Terlebih dahulu saya nak ucapkan jutaan terima kasih dan tahniah kepada Unit Pemulihan Khas Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Selatan atas penganjuran webinar yang bertajuk Pelaksanaan dan Kreativiti PDPR dalam era pandemik dari lensa pemulihan khas. Tahniah diucapkan. Tuan-tuan dan puan-puan, webinar ini
diadakan adalah bertujuan untuk memberi pendedahan dan pemantapan kepada guru pemulihan mengenai teknik, kaedah pembelajaran yang berkesan serta perkongsian amalan terbaik dalam memantapkan asas pemulihan 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Dan perkongsian webinar ini juga diharap dapat dijadikan rujukan dan seterusnya dapat disebar luas ke seluruh sekolah bagi dimanfaatkan oleh semua guru, khususnya guru-guru pemulihan khas, bagi meningkatkan kualiti pengajaran dan dapat memantapkan pedagogi guru khususnya di dalam kelas. Tuan-tuan dan puan-puan, harapan saya semoga dengan perkongsian webinar ini ianya dapat membantu para penonton khususnya guru-guru pemulihan khas agar dapat merancang kaedah serta strategi yang bersesuaian dengan aras kemahiran murid pemulihan. Tuan-tuan dan puan-puan, jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Puan Yusniza binti Muhammad Yusof, iaitu guru pemulihan khas dan juga merupakan guru cemerlang pemulihan khas sempena anugerah Hari Guru bagi tahun 2020. Tahniah diucapkan kepada Puan Yusniza. Begitu juga saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Osman bin Hashim yang banyak membantu PPD Seberang Perai Selatan. Encik Osman bin Hashim juga merupakan pengerusi Komuniti Pendidikan Keluarga dan Anak-anak KPKA Daerah Seberang Perai Selatan. Tahniah buat Cikgu Osman bin Hashim. Mudah-mudahan webinar yang diadakan ini dapat memberi manfaat kepada semua golongan pendidik. Saya sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Haji Mat Razi bin Abdullah atas ucapan perasmian sebentar tadi. Sidang penonton yang dihormati sekalian, kita teruskan dengan agenda kita seterusnya, iaitu mengupas tajuk webinar pemulihan khas, iaitu pelaksanaan PDPR dan kreativiti dalam era pandemik dari lensa pemulihan khas. Sebelum itu, mari kita berkenalan dengan pembentang kita yang pertama, Encik Osman bin Hashim. Merupakan mantan penolong PPD Unit Pemulihan dan Pendidikan Swasta Sektor Pengurusan Sekolah Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Selatan. Pernah berkhidmat sebagai seorang pensyarah di salah sebuah universiti tempatan. Bergiat aktif sebagai penulis buku-buku motivasi dan sering menjadi pembentang di seminar-seminar dan kolokium di peringkat negeri dan kebangsaan. Dianugerahkan perkhidmatan cemerlang dan menjadi pakar rujukan dan mentor dalam bidang pemulihan dan perkembangan kanak-kanak. Seorang aktivis kemasyarakatan dan kini menjadi penasihat kepada sebuah badan bukan kerajaan, iaitu Komuniti Keluarga dan Anak-anak Daerah Seberang Perai Selatan. Tanpa melengahkan masa lagi, marilah sama-sama kita mendengar dan menghayati pembentangan dari Tuan Osman bin Hashim atas kata kunci berkaitan hala tuju pendidikan pemulihan khas dalam era pandemik. Dengan segala hormatnya, Tuan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia, selamat sejahtera semua. Yang besar Tuan Haji Muhammad Razi bin Abdullah, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Seberang Perai Selatan, yang menjalankan tugas Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Seberang Perai Selatan. Yang besar Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Seberang Perai Selatan, Yang besar Encik Azwan bin Muhammad Hashim, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Unit Pemulihan Khas PPD Seberang Perai Selatan. Yang besar Tuan Haji Muhammad Syahidi bin Mat Isa, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Unit Pemulihan Khas Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Selatan. Dan yang diraikanlah rakan mentang saya, Puan Yusniza binti Muhammad Yusof, Guru Cemerlang Pemulihan Khas Sekolah Kebangsaan Bakat Minda Seberang Perai Selatan.
yang dihormati semua ahli jawatankuasa, majlis pembina, pengetua-pengetua, guru besar, guru-guru dan seterusnya, para penonton sekalian. Jadi pada hari ini kita akan membicarakan tentang pendidikan pemulihan khas yang ada di sekolah-sekolah kita, terutamanya khusus kita fokus kepada guru-guru pemulihan khas dan juga murid-murid pemulihan khas di sekolah. Sebelum itu kita akan melihat kepada bahawa dalam hidup ini sentiasa berlakunya perubahan-perubahan. Contoh saya ambil diri saya sendirilah. Sentiasa berlaku perubahan daripada masa kita kecil, kemudian bawa kita dari remaja, kemudian jadi dewasa, kemudian kita bekerja, berkeluarga, seterusnya sampai ke tahap pencen dan menjadi orang yang veteran dalam kehidupan inilah. Jadi dalam mengalami perubahan-perubahan kehidupan itulah kita semasa kecil kita dipersediakan oleh ibu bapa kita, dan kita kena berterima kasih, sangat-sangat berterima kasih kepada ibu dan bapa kita kerana telah berjaya mempersiapkan diri kita dari segi sudut makan minumnya, dari segi sudut kesihatannya, dari sudut perkembangan kita, berbagai aspek dalam kehidupan kita telah dipersiapkan oleh ibu bapa. Dan kita juga berterima kasih kepada ahli keluarga kita, datuk, nenek kita, kepada abang, kakak kita yang juga turut menyumbang kepada perkembangan kita. Dan perubahan-perubahan ini berlanjutan hingga kita pergi ke sekolah. Dan di sekolah kita dipersiapkan pula, bukan saja oleh bapa kita, oleh ahli keluarga kita, tapi dipersiapkan pula oleh guru-guru kita. Cukup berterima kasih kepada semua guru yang menyumbang pada pembangunan diri kita. Ini perubahan-perubahan yang berlaku sehinggalah kita melepasi daripada alam persekolahan, masuk ke alam, mungkin ada yang pergi ke alam persekolahan tinggi, alam pengajian tinggi, ada yang pergi ke tempat pekerjaan. Ini pula dipersiapkan oleh rakan-rakan kita, dipersiapkan oleh majikan kita, dipersiapkan oleh masyarakat yang menyokong dan mendukung perkembangan kita. Namun kita tahu pada masa ke semasa perubahan-perubahan ini akan menuntut kita melakukan pembaharuan dalam kehidupan kita. Jadi apatah lagi kita melihat sekarang dalam senario kita menghadapi cabaran yang sangat getir yang kita hadapi sekarang, iaitu pandemik COVID-19. Jadi pandemik COVID-19 ini para pakar, para penganalisis pendidikan, para penganalisis dari segi sudut psikologi dan sebagainya mengibaratkan sebagai satu trigger point ataupun button, push button yang telah mempercepatkan lagi perubahan-perubahan yang berlaku dalam masyarakat. Dan ini yang memberikan kebimbangan dan kerisauan kepada orang-orang berada di tempat-tempat yang menentukan dasar hala tuju pendidikan, sama ada pendidikan tingkat kebangsaan atau pendidikan tingkat negeri, dan juga para pengetua, para pentadbir di sekolah. Ini merupakan satu cabaran yang besar, bukan saja bagi ibu bapa dalam menghadapi cabaran pandemik COVID-19 yang kita akan selepas ini akan menghadapi era endemik pula, endemik COVID-19. Jadi kita kena hidup dengan keadaan-keadaan yang telah kita panggil sebagai reset, yang bukan lagi normal biasa. Jadi kita kena membiasakan diri dengan keadaan-keadaan itu. Perubahan-perubahan ini menyebabkan kita kena lakukan tindakan-tindakan untuk memperbetulkan keadaan-keadaan, untuk kita mengambil tindakan-tindakan untuk kita meningkatkan lagi kesiapsiagaan kita, kesediaan kita dalam membentuk perkembangan anak-anak kita, dan juga bagi guru-guru adalah untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi era-era yang seterusnya. Jadi kalau kita lihat trend pendidikan masa hadapan ini dipetik daripada core education yang merupakan
trend-trend pendidikan yang telah dianalisis di New Zealand 2019. Mungkin akan ada orang tanya, kenapa tak ambil trend 2020? Trend 2020 adalah trend-trend yang melihat pada perkembangan trend-trend pendidikan 2019. Jadi pada masa 2020 kita telah ditimpa dengan COVID-19, pandemik COVID-19 menyebabkan berlakunya kecepatan perubahan-perubahan dalam trend-trend pendidikan. Kalau kita lihat trend-trend pendidikan masa hadapan seperti digariskan oleh New Zealand 2019, kata-kata yang diberikan oleh K. Livingstone dalam European Journal of Teacher Education, teachers work in increasingly complex and diverse settings, and they have very different and changing professional learning needs. Ini bermaksud bahawa sekarang guru-guru bekerja dalam keadaan yang sangat kompleks dan semakin berbeza, semakin kepelbagan kerencaman setting-setting keadaan yang menuntut mereka melakukan perubahan-perubahan dalam diri mereka, kerana mereka juga memerlukan masa untuk belajar, untuk menghadapi sesuatu cabaran dalam dunia pendidikan. Digariskan ada 10 trend. Antara trend-trend tersebut dari segi kesejahteraan bukan saja kesejahteraan murid, tapi kesejahteraan guru, naratif budaya, social mapping, real-time reporting, sekolah sebagai sebahagian dari komuniti, perubahan peranan, fungsi guru, micro credentials, big data, small data, human capital, understanding success. Ini 10 trend-trend pendidikan masa hadapan yang mungkin kita sebagai guru perlulah tackle. Walaupun ini kita sedut daripada core education New Zealand, tapi dia relevan untuk kita renungkan di peringkat Malaysia, kerana mungkin apa yang berlaku di New Zealand akan juga berlaku di Malaysia. Kita ambil contohlah big data, small data. Para penganalisis sejarah atau para penganalisis pendidikan ataupun psikologi mengatakan bahawa di zaman dahulu, orang yang ada tanah, orang yang ada tumbuh-tumbuhan atau ladang, orang yang banyak ternakan dianggap sebagai orang yang berkuasa, sebagai orang yang kaya. Trend berubah. Kita masuk ke era di mana siapa yang ada mesin yang banyak, mesin yang hebat, ada kilang yang besar, kilang yang banyak, dianggap orang berkuasa, orang yang kaya. Trend sekarang berubah di mana siapa yang ada data, yang kaya dengan data, menguasai data, akan menguasai dunia. Kita tengok Google, kita tengok Baidu, kita tengok Tencent, kita tengok Facebook. Mereka menguasai dunia melalui menguasai data. Jadi trend-trend inilah mungkin kita nampak bahawa mungkin pada sudut pandangan kita biasa, tetapi bagi penganalisis merupakan satu perkembangan yang akan memberi kesan yang mendalam terhadap pembangunan kemanusiaan. Tapi pada hari ini kita akan tumpukan kepada perubahan peranan dan fungsi guru. Perubahan-perubahan yang berlaku, kalau kita lihat sekarang ini, akan menyebabkan berlakunya anjakan paradigma yang baru. The shift in the paradigm. Jadi ada berlaku anjakan paradigma akibat daripada cabaran-cabaran, terutamanya apabila berlakunya COVID-19. Kita sekarang dalam pandemik lagi, kita akan bergerak kepada endemik, maka akan banyak cabaran yang akan memerlukan kita berubahlah. Jadi antaranya, antara perubahan yang kita perlu lihatlah. Perubahan dan cabaran masa kini, dia membawa kepada anjakan paradigma baru. Ada 4 anjakan yang perlu kita beri perhatianlah. 1, innovative learning environment. Ini memang sedang dilalui, sedang dirasai, terutamanya oleh para pendidik dan juga ibu bapa di rumah. Akan ada penggunaan lebih banyak ruang
lebih banyak ruang, lebih ruang. Maksudnya di sini ruang bukan saja ruang di sekolah, tapi ruang di rumah juga digunakan. Sama ada ruang di bilik tamu, ruang di bilik tidur, atau ruang-ruang mana kosong akan digunakan untuk berlakunya pengajaran dan pembelajaran, apa yang sekarang diistilahkan sebagai PDPR, pengajaran dan pembelajaran di rumah. Jadi akan berlaku perubahan-perubahan dalam ruang-ruang belajar. Akan juga berlaku banyak kolaborasi dalam mengajar. Bermaksud di sini kolaborasi bukan saja kolaborasi di antara guru, sesama guru, kerana kita sekarang ni pembelajaran secara maya. Jadi bagaimana guru akan berinteraksi dengan guru-guru lain? Guru nak berinteraksi dengan pentadbir, dan juga guru nak berinteraksi dengan ibu bapa. Guru nak berinteraksi dengan murid. Ini merupakan perkara yang perlu direnung dan dilihat dengan sebaik mungkin oleh para guru kita, ibu bapa kita, dan juga bagi masyarakat di luar sana. Kaedah mengajar terkini. Kaedah mengajar memang daripada masa ke semasa akan berlaku perubahan. Namun dengan adanya perubahan-perubahan besar yang sekarang melanda masyarakat kita, terutama dengan adanya pandemik COVID-19 ini, dia akan lebih kepada research base. Maksudnya bersandarkan kepada kajian. Mesti saintifik. Kaedah-kaedah yang boleh dibuktikan secara saintifik. Mesti ada amalan-amalan terbaik. Mungkin nanti Cikgu Yusniza akan bentang tentang amalan-amalan terbaik yang kita perlu berkongsi. Bukan saja para pendidik tapi ibu bapa. Kerana kita perlu tahu sekarang peranan mendidik bukan saja terhad kepada sekolah, tapi masyarakat kena main peranan, ibu bapa kena main peranan. Dia akan menjadi database juga. Maksudnya satu-satu kaedah mestilah bersandarkan data. But where is the data? Either small data, data yang biasa kita lihat, ataupun the big data, data yang besar yang tak mampu kita nak handle, melainkan dikomputeriskan. Ini semua kita perlu beri perhatian. Satu lagi ialah kaedah-kaedah, ada banyak istilah yang digunakan. Ada guna pedagogi. Pedagogi maksudnya lebih menjurus kepada pembelajaran kendiri. Ada guna cybergogy. Cybergogy ni dalam secara maya. Ada guna hybrid learning. Ada guna internet based learning dan sebagainya lah. Ini kaedah-kaedah mengajar terkini yang perlu difahami oleh masyarakat, perlu disokong oleh pihak ibu bapa supaya kita pastikan bahawa anak-anak kita ini akan berjaya. Kemudian pendidikan memang dijana oleh ekonomi. Maksudnya dia akan membentuk futuristik. Apa juga perkembangan masyarakat akan ditentukan oleh ekonomi. Bahkan dalam pendidikan juga akan ditentukan oleh ekonomi. Apakah perkembangan-perkembangan ekonomi yang seterusnya pasti akan memberi kesan kepada perkembangan pendidikan. Kalau kita lihat sekarang ada pendidikan AI, Artificial Intelligence. Orang akan bertanya, apa tu AI, Artificial Intelligence? Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok komputer, komputer itulah Artificial Intelligence. Drone itulah Artificial Intelligence. Banyak lagi. Kalau kita panggil sebagai machine learning, saya tak tulis di situ. Machine learning pun adalah sebahagian daripada AI ataupun Artificial Intelligence. Robotics, ini semua adalah pendidikan-pendidikan masa hadapan. Bahkan kalau kita lihat di negara-negara maju, telah bergerak perkembangan industri mereka, perkembangan teknologi mereka telah digunakan dalam masyarakat, AI, robotics dan sebagainya. Ini kita kena hadapi juga untuk di masa hadapan. Berlaku juga ajakan segi student self-managed learning. Maksudnya pada zaman sekarang, pelajar yang akan manage atau uruskan pembelajaran kendiri dia. Maksudnya pelajar akan urus sama ada masa dia belajar, disiplin dia belajar, jadual dia belajar, keadaan dia belajar di mana kita panggil sebagai hybrid learning. Bukan saja dia belajar bersemuka tapi dia kena bersedia untuk belajar di rumah secara urus kendiri. Ini kita panggil sebagai learning on demand. Bila dia nak belajar, dia buka TV atau dia buka komputer, dia tengok. Ataupun exam on demand. Bila dia nak ambil peperiksaan, dia ambil. Kalau dia rasa dia belum bersedia, dia tak ambil. Ini futuristik lah. Maksudnya, benda-benda yang kita perlu fikirkan mungkin akan berlaku
mungkin akan berlaku di masa hadapan, namun tiada salahnya untuk kita bersiap sedia mulai pada sekarang lah. Okay, kita tengok pula, ini memberi kesan kepada fungsi-fungsi guru lah. Masa kini kita tahu fungsi guru antaranya, fungsi guru ini, okay, antara fungsi guru yang sekarang kita ketahui lah, mengajar, itu biasalah. Guru kena mengajar. Dan guru memindahkan ilmu pengetahuan dan kemahiran daripada diri kita yang kita ada pengetahuan dan kita ada kemahiran, kita pindahkan kepada anak murid kita. Guru sebagai penilai, sudah tentulah kita akan menilai menjalankan peperiksaan untuk murid kita. Dan guru sebagai pengurus tingkah laku dan adab murid itu. Jadi guru sebagai pengurus tingkah laku, dia menguruskan tingkah laku. Kalau kita bercakap tentang pemulihan khas atau kita bercakap tentang pendidikan khas, mereka ini merupakan guru-guru yang mesti menguruskan tingkah laku murid. Tapi secara umumnya guru-guru lain juga menguruskan tingkah laku murid. Guru sebagai pengurus kurikulum, kita dibekalkan dengan kurikulum, kita telah dididik, diberikan kurikulum, maka guru kena manage kurikulum, kena urus kurikulum bersesuaian dengan muridnya. Kemudian guru sebagai penjaga, mungkin dalam pendidikan khas dia akan membentuk guru sebagai penjaga, dan mungkin tugas-tugas lain yang guru kena lakukanlah, tugas pentadbiran, tugas-tugas di sekolah yang dikendaki dari masa ke masa. Ini fungsi guru yang kita fahami. Sekarang akan berlaku perubahan. Jadi akan berlaku atau kita panggil sebagai reform fungsi guru. Ini guru kena bersedia lah. Guru sebagai fasilitator. Sekarang kita tengok memang dah mulai menuntut guru ni menjadi pemudah cara pembelajaran. Bukan lagi hanya pemberi pembelajaran, tapi mesti memudah cara akan berlakunya sesuatu pembelajaran. Guru sebagai pembimbing dan kaunselor. Memanglah kita kena bimbing. Kadang-kadang murid tak mau masuk ke kelas PDPR kita kena kaunsel dia, kena bimbing dia supaya dia nak memasuki kelas PDPR kita. Guru sebagai mentor. Kita kena jadi orang yang dapat mengalihkan teori kepada amalan. Bukan mudahlah dengan PDPR ni nak alihkan teori kepada praktis. Mungkin cikgu Ms. Niza akan boleh memberikan pencerahan bagaimana kita nak alihkan daripada teori kepada amalan. Guru sebagai jurulatih, coach, bukan mudah. Nak lihat pada satu segi, satu aspek tertentu spesifik yang mana kita nak berikan kemahiran-kemahiran tertentu pada murid-murid kita. Ini tugas yang mungkin kena guru tengok betul-betul. Ini perubahan yang mungkin akan menuntut cikgu jadi lesson designer. Guru kena design rancangan mengajar yang selaras dengan keadaan-keadaan semasa. Ini kita tidak akan berlakunya apa yang kita ada hari ini, bina dengan bantuan daripada juru teknik kita. Terima kasih sangat setinggi-tingginya kepada juru teknik kita merealitikan apa yang berlaku pada hari ini. Namun cikgu kena tengok pada masa sekarang pun cikgu dah akan jadi juru teknologi pendidikan. Masa hadapan memanglah guru yang akan handle banyak benda yang berkaitan dengan teknologi pendidikan. Kemudian tambahan pada pengurus kurikulum, guru sebagai pengurus kurikulum yang kreatif dan inovatif. Bukan guru saja, tapi guru mungkin perlu mengembang ataupun melihat perkembangan pelajar sesuaikan dengan keperluannya. Master of skill. Guru sebagai pakar dalam bidang dia. Dulu orang kata guru jack of all trades, master of none. Tapi sekarang guru mesti terjun ke dalam dunia perguruan dan jadilah pakar dalam perguruan tersebut. Okey. Kita teruskan. Jadi tadi kita bicarakan tentang tren-tren pendidikan. Tren-tren pendekatan yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran masa hadapan. Antara tren-tren yang mungkin boleh kita lihat adalah yang berkaitan dengan pembelajaran murid di zaman sekarang. Yang mengancam pembelajaran murid zaman sekarang, kita tengok banyak menggunakan komputer, gunakan gadgets, adalah increase in screen fatigue. Maksudnya ada peningkatan dalam letih nak tengok
komputer. Dia seronok tengok benda lain lah. Dalam belajar ni dia letih, dia kata. Letih nak tengok mengadap komputer. Dia tengok Cikgu Osman hari-hari, dia letih, dia kata. Tapi kalau dia tengok main game, dia tak ada masalah. Tapi kita kena tengok situ. Itu ancaman kepada murid kita. Dia ada keletihan dalam melihat komputer berhari-hari, berjam-jam sebagainya lah. Kemudian decline in attention span. Akan ada berlaku penurunan dalam tahap masa tempoh tumpuan, daya tumpuan murid-murid kita lah. Ini bagaimana, apakah solusi dia? Antara dicadangkan oleh pakar-pakar ini ialah pembelajaran nano atau nano learning. Ada pihak memanggilnya sebagai micro learning. Bahkan ada pihak yang menggunakan Pomodoro, kata-kata istilah Pomodoro. Dianggap sebagai satu solusi kepada ancaman tersebutlah, the decline in attention span, increase in screen fatigue. Ini antara yang dicadangkan. Okay. Apa itu nano learning atau micro learning ini? Nano learning atau micro learning, saya suka ambil bahasa Inggeris dulu. Betul, saya akan terangkan kerana bahasa Inggeris ni dia mencengkam, maksudnya dia memberi kata-kata yang tepat lah. Okay, a big size learning solution and space repetition learning. A bite size maksudnya kita bagi kecil-kecil lah. Macam kita nak makan lah. Jangan suap penuh mulut lagi. Budak tu tersedak, dia boleh tak bernafas. Itu bukan kerana COVID-19, tak bernafas kerana terlebih banyak suapan dalam mulut dia. A bite size learning. Sikit lah. Solution, itu satu penyelesaian cara kita bagi sikit-sikit. Kita suap sikit-sikit. Dan space repetition learning. Space maksudnya jarak-jarak, berjarak-jarak. Dia ada jarak masa dia. Repetition, berulang kali. Bite size, kecil-kecil. Space, berjarak. Kemudian repetition, diulang-ulangkan. Nano learning memberi maklumat dalam jumlah-jumlah kecil dan dalam tempoh masa yang lebih singkat. Learning in short bursts. Learning in short bursts maksudnya belajar dalam singkat masa. Mungkin dalam 2 minit, 3 minit, kemudian dia berhenti. Kemudian sambung lagi. Kita bagi dia main ke, kita bagi dia sesuatu benda untuk dia lihat ke, dan sambung pembelajaran. Meningkatkan upaya murid untuk menerima dan menyimpan maklumat. Ini kajian daripada pakar menyatakan nano learning atau micro learning dia akan meningkatkan upaya murid untuk menerima dan menyimpan maklumat. Dengan memberi maklumat secara palette like bits ini, atau kita bagi sikit-sikit information ini, maklumat ini, dia boleh menarik minat murid. Dan zaman sekarang ni, tak boleh bagi sekaligus, nanti dia akan menyebabkan dia burn out lebih cepat. Jadi kita bagi sikit-sikit supaya dia akan meningkatkan daya ingatan murid-murid kita lah. Yang juga membantu kepada murid belajar dan meningkatkan produktiviti mereka. Ini antara kajian tentang trend pendekatan pengajaran dan pembelajaran masa kini yang relevan untuk kita lihatlah. Jadi kunci proses pelaksanaan nano learning atau micro learning ini ada 4 kunci dia. Okey, 4 kunci utama bagi pembelajaran nano atau kita panggil nano learning, micro learning dalam bilik darjah. Kunci yang pertama, kunci 1 ialah kenal pasti keperluan murid-murid kita. Tentu dalam pemulihan khas atau dalam pendidikan khas atau bahkan dalam aliran-aliran mana, kita kenal pasti dulu apa keperluan murid-murid kita dalam belajar. Kunci kedua, tentukan objektif pembelajaran dia. Kita boleh tengok daripada kurikulum yang ada, bahkan dalam keadaan COVID pandemik 19 ini dikeluarkan kurikulum Perkasaku oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini perlu diperhalusi oleh para guru. Kita tengok apakah objektif pembelajaran yang boleh kita berikan kepada murid-murid kita. Kunci ketiga, pilih isi kandungan pengajaran. Jadi kita tengok apa isi kandungan pengajaran yang kita nak ajar pada murid-murid kita. Sama ada kita nak guna video, nak guna apapun aplikasi-aplikasi dalam internet dan sebagainya, atau podcast, kita boleh gunakan. Kita pilih dan kita gunakan cara kaedah yang tertentu. Kunci keempat, pastikan benda ni pendek-pendek lah. Kita mengajar secara pendek-pendek, jumlah kecil dan dicadangkan dalam 2 dan 5 minit. Bukan saya cadangkan, tapi pakar-pakar cadangkan dalam jumlah 2 hingga 5 minit.
Itu antara tadi saya sebutkan tentang trend dalam pendekatan pengajaran dan peluang. Banyak lagi lah pendekatan-pendekatan yang kita boleh surf dalam internet, kita boleh baca dalam buku dan sebagainya. Bahkan Cikgu Yusniza sebagai pakar dalam pemulihan khas akan membentangkan lagi banyak tentang kaedah-kaedah yang dapat membantu anak-anak kita di rumah dan membantu anak-anak kita di sekolah. Semua kita nak tengok sekarang apa jangkaannya apabila murid kembali bersemuka dengan kita. Nantilah. Bila kita tak tahu tapi dia akan berlaku. Jadi kita sebagai guru, sebagai bapa kena bersedia. Okey. Yang pertama, yang paling penting ialah kesihatan. Kita kalau boleh lah. Kita ada sebut bubble pelancongan, bubble itu dan ini. Kita kena pastikan juga bubble kesihatan anak kita daripada rumah ke sekolah terjamin. Itu tanggungjawab ibu bapa dan juga sekolah untuk pastikan bahawa murid itu sihat. Pastikan di rumah sihat, di sekolah juga sihat. Nanti balik ke rumah pun sihat juga. Kesejahteraan ini pun dari segi sudut sosial emosi dia, dari sudut mentalnya, sudut kejiwaannya. Sekarang ini ditimpa dengan COVID-19 akan berlaku kesan kepada anak kita dan kita kena lihat supaya bukan anak kita saja sihat tapi dia sejahtera dari segi emosi, dari segi sosial emosi, dari segi pemikirannya bersedia untuk bersekolah. Sosial emosi memang para pakar kata memang kena diuruskan dengan sebaiknya oleh ibu bapa dan guru kerana dalam keadaan cabaran-cabaran besar yang melanda kita ini, sosial emosi akan banyak terganggu, terjejas akibat daripada cabaran-cabaran kepada murid-murid kita lah. Kemudian gaya hidup. Gaya hidup, orang kata kenapa ada kena mengenal dengan murid nanti kembali bersemuka. Gaya hidup akan berubah. Mungkin masa dia di rumah, sebelum dia bersemuka, bangun, tidur, lepas tu tidur balik. Kan? Kemudian dia dah biasa bermain waktu-waktu sekian, nanti dia kena ubah gaya hidupnya, bermain ada waktu-waktu dia. Kemudian waktu makan pun sama. Bukan setiap kali dah habis tu makan, setiap kali habis makan. Tapi di sekolah dia akan berbeza. Jadi gaya hidup akan berubah mengikut kepada keadaan-keadaan biasa. Jadi kita kena lihat bahawa akan berlaku resetting of gaya hidup tu. Kena reset gaya hidup apabila kita kembali bersemuka di sekolah nanti. Dan juga kena lihat segi sudut akademik. Sudut akademik ini merupakan sesuatu yang memang akan ada para pakar panggil sebagai the learning loss. Learning loss maksudnya pembelajaran yang hilang. Kita mungkin hilang dah sampai beberapa bulan dah. Pada tahun 2020 bawa tahun 2021. Jadi kehilangan itu pasti akan berlaku dan ini yang perlu diberi perhatian oleh bukan saja guru tapi kena beri perhatian oleh bapa agar kita dapat pastikan bahawa apabila murid bersemuka akan dapat diterima kembali, dapat dipulihkan kembali akademik mereka supaya mereka dapat bersaing dengan rakan-rakan mereka yang lain. Setakat itulah dulu pembentangan saya tentang hala 7 pendidikan pemulihan. Kerana pendidikan bagi saya pada zaman sekarang ini bukan saja atas tanggungjawab guru saja. Pendidikan pada zaman sekarang telah menjadi tanggungjawab amanah besar ibu bapa. Ibu bapa kena main peranan yang sangat kritikal sekarang untuk membantu anak-anak kita. Namun dengan adanya sokongan daripada kerajaan, dengan adanya sokongan daripada pihak sekolah, sokongan pada guru dan masyarakat keseluruhannya, kita mengharapkan anak-anak kita apabila mereka kembali bersemuka, bahkan kalau mereka berada dalam PDPR sekarang ni pun akan cergas, akan selepas ini semakin aktif dan dapat menerima pembelajaran yang lebih baik lagi. Dengan itu sekianlah pembentangan saya. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan atas persetujuan menjemput saya pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik Osman bin Hashim atas pembentangan yang cukup bernas, menarik dan membawa kita kepada penghayatan pemahaman yang lebih jitu tentang perkembangan dan kerja buat guru-guru.
Satu perkongsian ilmu yang terkini sangat berguna dan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman seluruh penonton, khususnya seluruh warga pendidik pemulihan khas. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, sekarang kita beralih kepada pembentang yang kedua, iaitu Cikgu Yusniza binti Yusof. Cikgu Yusniza binti Yusof merupakan guru pemulihan khas Sekolah Kebangsaan Bakap Indah. Mempunyai pengalaman sebagai guru pemulihan khas lebih dari 11 tahun, berpengalaman dalam menghasilkan modul literasi dan numerasi peringkat daerah Seberang Perai Selatan, dianugerahkan Tokoh Guru Cemerlang Pemulihan Khas peringkat daerah Seberang Perai Selatan pada tahun 2020. Sidang penonton dan pendengar semua, marilah sama-sama kita mendengar dan menghayati dari pembentang kedua, Cikgu Yusniza binti Yusof, yang akan membicarakan tentang pelaksanaan dan kreativiti PDPR di era pandemik. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera dan salam transformasi pendidikan yang berusaha Tuan Haji Muhammad Razli bin Abdullah, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran, menjalankan tugas Ketua PPD Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Selatan, yang berusaha Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Seberang Perai Selatan, yang berusaha Encik Azwan bin Muhammad Hashim, Penolong PPD Unit Pemilihan Khas PPD Seberang Perai Selatan, yang berusaha Tuan Haji Muhammad Syahidi bin Mat Isa, Penolong PPD Unit Pemilihan Khas PPD Seberang Perai Selatan, yang diraikan rakan pembentang saya pada pagi ini, Encik Osman bin Hashim selaku penasihat komuniti keluarga dan anak-anak Seberang Perai Selatan, yang juga merupakan mantan penolong PPD Unit Pemilihan Khas dan Pendidikan Swasta PPD Seberang Perai Selatan, yang dihormati ahli jawatan kuasa Majlis Latina, pengetua-pengetua, guru besar, guru-guru dan rakan penonton sekalian. Baiklah, sebelum saya teruskan lagi dengan pemulungan saya pada hari ini, saya ingin perkenalkan dulu nama penuh saya Yusniza binti Muhammad Yusof. Saya sekarang ni mengajar di Sekolah Kebangsaan Bakap Indah dan saya dah mengajar hampir 6 tahun di SK Bakap Indah, dan pengalaman mengajar kelas pemilihan saya dah mengajar lebih 11 tahun lah, kalau ikutkan masuk tahun ni dah nak masuk hampir tahun ke-12. Okey, tentang dari sudut PDPR kita bersama murid-murid pemilihan khas ni, sebenarnya daripada tahun yang lepas lagi, murid-murid pemilihan khas ni sebenarnya dah terkesan dengan pandemik COVID-19 ni. Apabila kita kata murid-murid terkesan, apatah lagi cikgu, terutama sekali macam cikgu-cikgu pemilihan khas ni, memang sentiasa mencari idea, mencari kaedah yang terbaik macam mana kita nak meningkatkan penguasaan kemahiran di kalangan anak-anak pemilihan khas ni. Sebabnya seperti yang kita tahu, murid-murid pemilihan khas ni adalah murid-murid yang tidak menguasai kemahiran asas 3M. Jadi tanpa kita, kalau tidak ada orang yang membantu, yang bagi sokongan, jadi murid-murid pemilihan khas ni tidak akan dapat mencapai tahap kemahiran yang kita harapkan. Jadi saya, apabila dah berlakunya pandemik COVID-19 ni, daripada tahun yang lepas saya pertama sekali pada bulan 3 dan 4 tu, muncullah pada waktu tu saya dah sediakan bahan bacaan kepada murid-murid saya. Jadi terkesan sangat dengan keadaan COVID tu, mungkin tidak begitu sangat, sebabnya saya boleh sambil-sambil tu kita boleh kongsikan bacaan, kita hantar rakaman bacaan kepada murid-murid kita. Tetapi apabila masuk yang kali kedua PDPR, saya dah bersedia sedikit dengan bahan-bahan, dengan perancangan yang sesuai untuk murid-murid saya. Jadi saya dah sempat sediakan modul kepada murid-murid saya. Nanti di akhir ni nanti saya akan kongsikan bahan yang saya dah sediakan kepada murid-murid. Jadi apabila nak melangkah ke tahun 2021 tu, saya dah bersedia di bulan 12 tu dengan ura-ura katanya murid tidak akan masuk lagi ke sekolah.
murid akan menjalankan PDPR di rumah. Jadi apabila masuk sahaja sesi persekolahan 2021, sebenarnya saya dah bersedia dengan bahan-bahan, dengan perancangan macam mana kita nak berhadapan dengan situasi PDPR yang dijangkakan mungkin agak lama daripada tahun 2021. Jadi pada tahun 2021 ni, murid pemulihan yang saya terima, murid tahun 2 bilangannya agak ramai, lebih kurang 11 orang. Jadi dengan tidak pernah bertemu, tidak pernah bersemuka pun sebelum ini, jadi mungkin agak sukar untuk saya mengenal pasti dan menyediakan bahan-bahan untuk murid-murid saya ni. Jadi dengan bantuan guru tahun 1 pada tahun 2020, jadi saya dapat mengenal pasti beberapa orang murid untuk kita masukkan ke dalam kelas pemulihan. Jadi kemudian bila kita dah kenal pasti murid-murid pemulihan ni, saya kena mendapatkan maklumat daripada guru-guru kelas tentang latar belakang keluarga mereka, tentang latar belakang murid-murid pemulihan ni, supaya apa yang nak dirancangkan, bahan yang kita nak sediakan boleh dicapai oleh murid-murid pemulihan ini nanti. Kemudian selepas kita dah dapatkan maklumat daripada guru-guru tentang latar belakang murid ni, kita putuskan untuk wujudkan medium komunikasi yang mudah untuk ibu bapa dan waris berhubung dengan cikgu pemulihan. Jadi di sekolah saya lebih selesa menggunakan medium WhatsApp untuk saya berkomunikasi, menyampaikan maklumat ataupun maklumat-maklumat terkini tentang kelas pemulihan kepada waris-waris. Dan seterusnya bila saya dah wujudkan medium komunikasi ni, saya rancang kaedah. Saya rancang kaedah sama ada saya nak bagi modul, kemudian saya hantar rakaman suara dan juga video pengajaran kepada murid-murid saya. Seterusnya apabila kita melangkah ke sesi bersemuka lebih kurang dalam bulan Mac 4 April yang hari tu, saya dapat feedback daripada murid-murid dan juga ibu bapa tentang kaedah penyampaian yang saya dah jalankan sepanjang PDPR di awal tahun. Jadi daripada situ saya kena pasti apa kelemahan yang saya perlu perbaiki, kelemahan yang saya dapati daripada PDPR daripada tahun 2020 hingga yang di awal tahun itu. Kemudian saya kumpulkan bahan dan saya tentukan kaedah yang sesuai jika kebarangkalian kita akan menghadapi PDPR lagi sekali. Jadi jangkaan saya tak salah sebenarnya tak lama kemudian murid-murid terpaksa menghadapi lagi sekali PDPR di rumah. Jadi saya sebagai seorang guru pemulihan di SK Bakat Idah ni pun pada mulanya berasa agak risau dengan murid-murid pemulihan, sebabnya semasa sesi bersemuka tempoh hari kehadiran murid-murid pemulihan pun agak merisaukan, sebab sebenarnya kebanyakan murid-murid ni masih lagi risau dengan keadaan keselamatan. Kalau datang ke sekolah masih lagi terdapatnya ancaman COVID kan. Jadi sepanjang untuk menempuhi sesi PDPR yang bermula bulan Mei hari tu, jadi macam sebagai cikgu pemulihan ni kan, kita kena tentukan kaedah apa yang sesuai berdasarkan situasi murid-murid sekarang. Sama ada fun learning ke, dari segi reality ke, hands on ke, ataupun tulis dan sebut. Jadi kalau kita tengok kata fun learning ni lebih kepada kaedah yang lebih kepada didik hibur lah. Murid-murid mungkin sukakan kuis dan sebagainya. Kalau kata reality ni lebih kepada kaedah pengajaran yang berasaskan projek, maksudnya murid-murid mungkin boleh kaitkan dengan keadaan persekitaran di rumah mereka. Dan hands on dan juga kaedah tulis dan sebut ni biasa dijalankan di kelas pemulihan. Okey, seterusnya persiapan guru. Okey,
sewaktu nak menghadapi sesi PDPR bulan 5 yang berlaku pada tempoh hari, saya telah rancang masa yang sesuai dengan bantuan guru-guru di sekolah, dengan bantuan penolong kanan untuk menyusun jadual waktu murid-murid pemilihan. Jadi kita bolehlah rancang jadual agar tidak bertinggal, kerana untuk menyediakan bahan untuk murid-murid pemilihan ni memang sebenarnya kita kena bersedia daripada awal lagi. Maksudnya kalau kita nak mengajar esok tu, sehari sebelum, 2 hari sebelum tu bahan-bahan kena sediakan dahulu. Sebabnya murid-murid pemilihan ni dia tak sama macam murid-murid yang lain. Jadi kemudian pada masa yang sama, sebagai seorang guru, selain daripada kita merancang masa, kita kena belajar ilmu-ilmu baru. Contohnya macam saya sendiri, di waktu-waktu lapang saya di sebelah petang, sepanjang PDPR ni saya dapati banyak bengkel-bengkel perkongsian untuk mengendalikan bahan-bahan IT, kaedah-kaedah menggunakan internet yang saya rasa macam agak mencabar sebenarnya, terpulang kepada kita sama ada kita nak aplikasikannya kepada murid pemilihan, sama ada kaedah tu sesuai ataupun tidak. Okey. Kemudian sentiasa bertukar-tukar idea dengan rakan guru. Jadi sentiasalah bertukar-tukar idea dengan rakan-rakan guru pemilihan, dengan rakan-rakan yang guru kita yang tidak mengajar pemilihan pun sebenarnya kita boleh bertukar-tukar pendapat. Mungkin kita boleh tanya kaedah pengajaran, cara penyampaian dengan murid-murid mereka macam mana. Jadi sedikit sebanyak kita mungkin boleh cedok idea ataupun kita boleh ubah suai idea-idea pengajaran mereka. Kita mungkin boleh ubah suai kepada murid kita. Jadi okey, seterusnya kita tengok pelaksanaan. Okey, semasa PDPR yang bulan 5 hari tu, jadi saya dah tentukan kaedah yang sesuai, yang paling sesuai berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lepas tu. Adakah saya nak buat online, adakah saya nak buat offline. Jadi berdasarkan feedback, maklum balas, respon daripada waris dan murid-murid itu sendiri, jadi saya lebih selesa untuk menggunakan modul. Jadi saya sediakan modul kepada murid-murid saya sediakan, saya print out, saya letak di pondok pengawal. Jadi makluman untuk pengambilan modul tu saya maklumkan kepada grup WhatsApp murid-murid pemilihan, jadi waris datang ambil lah. Jadi untuk makluman rakan-rakan guru, grup WhatsApp untuk murid pemilihan ni saya asingkan mengikut tahun. Ada tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Jadi banyaklah sebenarnya grup WhatsApp untuk murid pemilihan saya ni, sebabnya saya tak nak maklumat tu jadi bercampur. Okey, yang ni saya nak kongsi sikit tentang perkongsian aktiviti yang saya buat dengan murid saya. Okey, yang ni adalah buku KV kami. Sebenarnya buku ni saya dah buat tahun lepas untuk Bina Bahan PPD. Dan sebenarnya idea untuk hasilkan buku ni sebenarnya setelah saya dah lama menggunakan kaedah kad, kaedah gambar. Jadi saya cuba buat dalam bentuk buku bacaan dan saya buat seringkas yang mungkin. Sebabnya murid-murid pemilihan ni sebenarnya dia tak suka tengok. Dia akan tertarik kalau ada banyak benda yang dikeliling tu. Jadi saya akan buat seminimum yang mungkin yang boleh menyebabkan mereka akan fokus dengan apa yang mereka nak belajar. Jadi buku KV kami ni saya sediakan untuk murid tahun 2 saya pada tahun ini. Yang ni saya gunakan kaedah membatangkan suku kata. Sebenarnya untuk murid tahap 1 pada tahun ni saya gunakan dua kaedah. Yang pertama kaedah membatangkan suku kata dan yang kedua adalah kaedah tulis. Okey, saya ceritakan tentang buku KV kami ni. Kenapa saya gunakan kaedah membatangkan suku kata? Sebabnya saya tidak kenal langsung murid-murid tahun 2 saya pada tahun ini. Pada peringkat permulaan saya tak kenal langsung. Jadi setelah berbincang dengan guru-guru tahun 1, setelah saya dapatkan maklumat daripada guru prasekolah, jadi saya rasa lebih elok
saya teruskan dengan kemahiran yang mereka dah biasa, kaedah eja dan sebut membatangkan sebut kata ni. Jadi saya gunakan buku ni, saya print, saya bagi kepada murid saya pada sesi persekolahan awal 2021 hari itu. Jadi murid-murid saya gunakan buku ni lah. Jadi saya kaedah penyampaian PDPR saya berkongsikan rakaman video pengajaran, kemudian saya hantar lembaran aktiviti yang saya dah sediakan. Jadi saya cuma bagi arahan sama ada dalam bentuk voice mail ataupun dalam video suara, rakaman suara. Okey, yang ni adalah buku yang saya gunakan untuk murid-murid tahun 3 saya. Ini adalah kaedah fonik. Sebenarnya buku ni saya dapat sewaktu saya menghadiri kursus di Institut Perguruan Guru Pulau Pinang. Buku ni ditulis oleh Dr. Tajul Arifin, seorang pensyarah daripada USM, dan dia dah cadangkan kepada guru-guru pemilihan ni untuk mencuba kaedah fonik yang dia dah perkenalkan. Jadi buku ni sebenarnya saya dah guna untuk murid-murid tahun 3 saya sekarang ni semasa mereka di tahun 2. Semasa mereka di tahun 2 sebenarnya pada waktu itu adalah sesi bersemuka. Jadi untuk mengajar fonik ni sebenarnya kita kena paling elok sebenarnya kita kena berhadapan dengan murid supaya murid boleh tengok bagaimana cara kita nak menyebut huruf tu dengan membuka tutup mulut tu sebenarnya penting sebenarnya. Jadi kaedah sebutan tu penting bila nak mengajar fonik ni. Jadi apabila masuk ke sesi PDPR 2021, saya macam bukan terpaksa tapi harus teruskan kaedah mengajar secara fonik ni untuk murid-murid saya yang berada di tahun 3 pada tahun ini. Jadi daripada situ saya cuba fikirkan macam mana saya nak mengajar tanpa bersemuka dengan murid-murid saya tapi nak mengajar fonik, kan? Jadi alhamdulillah dengan sokongan daripada waris. Jadi saya cuba pada peringkat permulaan mungkin agak sukar tapi saya hantar video pengajaran saya. Jadi mungkin sebab budak-budak tahun 3 ni dia dah mahir dengan kemahiran asas vokal dan bunyi konsonan, bunyi vokal dan bunyi konsonan. Jadi apabila saya masuk ke sesi 2021 saya gunakan buku yang kedua, buku yang kuning ni. Jadi tak ada masalah. Alhamdulillah murid-murid boleh ikut kaedah pengajaran fonik ni walaupun secara PDPR. Jadi saya rasa terkejut juga kan sebabnya kita tak telah meletakkan harapan yang tinggi sebenarnya kepada murid-murid pemilihan ni. Sebabnya kita tahu kekangan-kekangan yang mereka harus hadapi. Jadi alhamdulillah hari demi hari daripada awal tahun hari itu walaupun sesi bersemuka tak begitu lama tapi saya teruskan dengan menggunakan buku ni dan apabila masuk ke sesi PDPR bulan 5 hari itu alhamdulillah sehingga kini saya dah hampir menghabiskan buku saya yang ketiga. Sebabnya saya dapati murid-murid saya konsisten dengan apa yang saya dah sampaikan kepada mereka. Okey, kalau kita tengok kat sini, ini video pengajaran saya. Yang kalau yang atas tu itu adalah untuk buku kami, video pengajaran dengan menggunakan buku kami. Jadi saya gunakan kaedah tu. Saya letakkan gambar saya di tepi. Jadi murid-murid boleh tengok cara bagaimana saya sebut perkataan, bagaimana saya sebut huruf. Jadi di situ walaupun kita tak berhadapan dengan murid-murid tapi murid-murid tengok macam mana kita mengajar. Okey, dan yang di bawah ni adalah video bacaan pintar 3 yang saya kata tadi ni, buku yang warna merah tu, buku yang ketiga tu saya dah sekarang ni saya dah masuk ke pelajaran yang ke-15. Jadi hampir menghabiskan sebenarnya buku ni alhamdulillah. Jadi saya harapkan apabila tamatnya sesi PDPR ni jadi murid-murid pun dah boleh selesai menghabiskan bacaan buku bacaan pintar 3 ni. Sebabnya saya dapati murid-murid saya ni
tanpa disuruh, walaupun kita belum lagi sampai kepada tajuk-tajuk yang akan datang, tapi mereka sebenarnya dah boleh membaca ayat-ayat yang mudah. Okey, seterusnya yang ni. Okey, yang ni yang saya nak ceritakan. Yang ni kalau kita tengok kat sini seolah-olah macam whiteboard sebenarnya. Boleh play tak? Okey, sebenarnya yang ni sebenarnya adalah slide PowerPoint yang saya pindahkan ke dalam bentuk video pengajaran untuk makluman guru-guru. Slide video pengajaran yang saya sampaikan kepada murid-murid saya sebenarnya saya buat dalam PowerPoint. Kemudian saya convertkan ke dalam MP4 supaya murid-murid ni mudah untuk tengok, untuk buat ulang kaji kan bersama-sama dengan keluarga. Jadi kalau kita tengok yang ni sebenarnya adalah slide untuk subjek matematik sebenarnya. Okey, untuk subjek matematik, yang ni saya susah hati sebenarnya. Saya fikir macam mana saya nak ajar matematik dengan murid-murid saya, sedangkan selama ni kita mengajar matematik kita kena tunjuk jalan kira kan, macam-macam lah kan. Secara matematik ni dia tak sama dengan mengajar bahasa Melayu ni kan. Jadi di peringkat permulaan saya gunakan kaedah rakaman video pengajaran. Saya rakam, saya mengajar, kemudian saya hantar kepada ibu bapa melalui grup WhatsApp. Tapi saya dapati kaedah tu dia punya video pengajaran tu saiznya agak besar. Jadi agak membebankan kepada ibu bapa yang nak download bahan tu. Jadi kemudian saya beli drawing tablet. Kemudian saya rakam dengan menggunakan PowerPoint. Jadi saya mengajar di depan slide PowerPoint tu seolah-olah saya mengajar di dalam kelas. Jadi murid-murid akan boleh tengok macam mana saya menulis, macam mana saya mirror. Seolah-olah mereka tengok saya mengajar di dalam kelas. Boleh play tak? Saya tak pasti boleh play ke tak. Okey, kemudian itu untuk kaedah matematik. Dan yang sebelah tu, kalau nampak gambar yang sebelah tu, sebenarnya itu adalah rakaman suara untuk saya bagi arahan kepada murid saya. Kadang-kadang murid-murid ni bosan juga kalau dia dengar voice mail daripada cikgu ni kan. Jadi saya cuba tarik perhatian murid saya. Jadi saya hantarlah rakaman yang ada gambar memoji macam tu kepada murid saya, sebab dengan harapan bila murid-murid tengok tu mereka tersenyum. Okey, seterusnya. Okey, yang ni adalah bahan-bahan latihan yang saya kongsikan dengan murid-murid saya yang saya dah sediakan. Jadi saya nak share di sini dengan cikgu-cikgu. Saya sediakan seminimum yang mungkin lembaran aktiviti kepada murid-murid saya, sebabnya saya berpendapat dalam keadaan yang macam sekarang ni, kalau kita bagi terlampau banyak aktiviti pun kadang-kadang mungkin murid-murid ni akan rasa susah nak buat kan. Jadi saya sediakan seminimum yang mungkin dan mereka tahu cara nak buat. Jadi kalau tengok yang di atas tu saya gunakan peta minda. Jadi murid cuma perlu gunting gambar, warnakan, lekatkan dan tulis perkataan. Aktiviti yang sangat mudah untuk mereka dan alhamdulillah murid-murid saya dapati seronok sebenarnya. Mereka seronok buat aktiviti ni sebabnya saya dah sediakan bahan. Saya dah print elok-elok bagi kepada mereka. Jadi apabila mereka dapat sahaja lembaran ni, dapat saja arahan tugasan daripada saya, on the spot boleh buat dan dengan secepat mungkin hantar balik respon kepada saya, dah siap cikgu. Saya punya dah siap cikgu. Kan, jadi kita ni bila dapat respon yang tengok-tengok cepatnya dah hantar, kita pun rasa seronok walaupun latihan yang kita bagi tu sebenarnya satu muka surat je pun, tak banyak kan. Kemudian yang lagi sebelah tu, kalau tengok di sebelah tu ada kad kataan KB. Okey, saya juga selalu guna perkongsian bahan daripada guru-guru pemulihan khas yang ada di Malaysia ni.
Jadi salah satunya saya gunakan bahan daripada Cikgu Siti Zubaidah Musa. Jadi bahan ni saya dapat daripada perkongsian daripada Cikgu Siti Zubaidah. Jadi saya olah. Jadi saya print lah yang mana yang sesuai untuk saya bagikan kepada murid. Jadi alhamdulillah murid saya memang boleh buat aktiviti ni. Jadi mereka tak rasa susah lah nak buat. Jadi bila kita nampak respon mereka boleh buat tu, maksudnya mereka enjoy lah dengan aktiviti yang mereka buat. Kemudian untuk murid tahun 3 yang saya gunakan buku bacaan pintar ni, saya cuma bagi satu lembaran aktiviti untuk setiap pelajaran. Saya tak bagi lebih daripada itu sebabnya pada pendapat saya memadai dengan satu lembaran, kemudian diteruskan dengan latih tubi bacaan. Bacalah berulang-ulang kali, saya kata kepada murid saya supaya sebutan tu lebih lancar, lebih jelas. Itu yang selalu saya ingatkan kepada murid-murid saya. Okey, kemudian yang ni yang respon daripada murid saya ni. Okey, kemudian apabila dah masuk lebih kurang kalau tak silap saya dalam bulan 7 atau 8 Februari, keadaan keselamatan di kawasan komuniti murid-murid saya tu tak berapa selamat sebab saya dapat respon daripada rakan-rakan guru. Kebanyakan ramai di kalangan waris-waris yang terpaksa kuarantin, ada murid-murid yang terpaksa kuarantin kan. Jadi jadi sebab saya risaukan tentang keselamatan murid, keselamatan waris, jadi saya ambil keputusan untuk tidak menyediakan lembaran kerja kepada murid saya. Jadi saya sediakan lembaran secara live worksheet. Jadi lembaran tu saya buat macam biasa. Jadi saya masukkan dalam live worksheet, cuma bagi link. Cuma saya katakan kepada murid kalau nak buat dalam live worksheet boleh buat, tapi kalau rasa nak buat dalam nak salin semula pun tak ada masalah. Sangat dialu-alukan sebabnya benda yang selalu saya ulang kepada murid saya, apabila kita berlatih menulis, lama-lama kita akan jadi lebih cekap. Itu yang saya selalu sebut pada murid-murid saya. Nah, ini video bacaan murid saya. Okey, kalau yang video pertama tu murid tu dia guna buku kami. Okey, jadi mungkin ada rakan guru yang tanya saya, kenapa cikgu letakkan buku kami? Okey, sebenarnya murid-murid pemilihan saya ni apabila bercakap dengan saya, mereka suka bahasakan diri mereka kami, kan? Jadi saya nak relate kan panggilan manja mereka tu, bahasa diri mereka tu, jadi sebab tu saya letakkan buku kami. Okey, itu yang gambar yang pertama. Okey, yang kedua ni murid ni dia guna buku bacaan pintar 3. Okey, jadi alhamdulillah murid ni saya dapati penguasaan bacaan murid ni makin lama makin bertambah baiklah. Tapi tanpa sokongan ibu bapa sebenarnya di belakang mereka tu sebenarnya ada ibu bapa yang membantu untuk mereka membaca sebenarnya. Kena ada ibu bapa barulah murid-murid pemilihan ni rasa bersemangat nak buat bacaan sebenarnya. Okey, yang ni boleh bergerak. Okay, dia guna buku kami. Yang ni dia guna kaedah membatangkan suku kata, eja dan sebut. Murid ni dah lancar baca sekarang ni, alhamdulillah. Sekarang ni untuk suku kata tertutup tu masih ada yang perlu diperbetulkan lagi lah sikit-sikit. Tapi alhamdulillah lah, saya rasa seronok dengan perkembangan murid ni. Kemudian yang ni dia membaca secara fonik dengan bantuan ibu bapa sebenarnya. Mak dia ada kat depan tu sebenarnya yang bantu. Jadi untuk pengetahuan rakan-rakan guru, apabila saya berkongsi video pengajaran secara fonik ni, sebenarnya secara tak langsung boleh membantu ibu bapa di rumah tu cara nak mengajar anak mereka membaca secara fonik. Sebabnya respon yang saya dapat daripada seorang waris tahun lepas, katanya dia susah nak mengajar anak dia membaca kaedah fonik katanya, sebabnya dia tak biasa dengan fonik, jadi dia tak tahu macam mana
nak mengajar anak dia. Pada tahun lepas saya belum lagi sediakan video pengajaran yang boleh murid-murid baca secara fonik ni. Jadi apabila masuk tahun ni, jadi berdasarkan maklumat daripada waris tersebut, jadi saya cuba sediakan. Jadi alhamdulillah apa yang saya dapati, murid tersebut dengan bantuan ibunya, apabila dia membaca dan mengeja dan membaca, dia boleh mengeja dan membaca secara fonik. Di belakang tu saya boleh dengar suara ibunya pun turut mengajar kat belakang. Jadi saya rasa ini satu perkembangan yang baiklah yang berlaku di kalangan waris-waris murid kuliah saya ni. Sebabnya saya risau, sebabnya kaedah fonik ni tak semua murid boleh ikut sebenarnya. Ada setengah murid yang tak boleh ikut. Saya terpaksa ajar secara kaedah suku kata. Okey, jadi kesan di sini, impak yang saya dapati apabila sepanjang tempoh PDPR saya bersama murid pemilihan ni, saya akan kenal pasti apabila murid tersebut respon sama ada sewaktu PDPR tu sedang berlangsung. Kadang-kadang sewaktu saya bagi tugasan di dalam grup WhatsApp, ada murid yang akan reply. Okey, jadi dalam grup WhatsApp ni, apabila saya nak bagi tugasan, biasanya saya akan bagi arahan, kemudian saya akan masukkan arahan dalam bentuk rakaman suara. Sebabnya murid-murid pemilihan ni yang kita tahu dia tak begitu lancar membaca. Jadi bila kita bagi arahan secara voicemail, jadi dia boleh dengar, secara tak langsung dia boleh dengar. Kalau arahan bertulis, mungkin waris dia boleh tolong bacakan padanya, tapi bila ada arahan daripada guru tu, secara dia boleh dengar rakaman suara tu, jadi mungkin dia boleh dapat maklumat yang lebih jelas lah kan. Jadi kemudian adakah tugasan membebankan? Sebab kadang-kadang setiap kali saya bagi tugasan, saya akan pastikan agar murid-murid saya ni boleh siapkan, bukan dalam masa yang singkat, tapi mereka tidak rasa susah untuk cari jawapan. Sebabnya kalau di sekolah, kita boleh bimbing murid-murid ni untuk cari jawapan. Tapi kalau di rumah, mungkin mereka terpaksa merujuk kepada ibu ataupun abang ataupun kakak kan. Jadi kemudian kita kena tahu adakah tugasan bahan yang kita nak bagi kepada anak mereka dalam kumpulan WhatsApp tu dapat difahami oleh ibu bapa. Jadi saya akan pastikan arahan yang saya bagi tu jelas dan juga ringkas. Kan? Jadi kemudian sebagai cikgu pemilihan ni pun sebenarnya kita kena sentiasa postmortem. Kena follow up dengan ibu bapa. Kemudian salah satu elemen yang penting ni sebenarnya kita kena ada good rapport lah. Komunikasi yang baik dengan ibu bapa. Sebabnya kalau kata waris ni, kalau dia ada hubungan yang baik dengan guru, maksudnya dia selalu berhubung baik dengan cikgu ni, kadang-kadang dia akan rasa malu alah. Jadi secara tak langsung ibu bapa ni dia akan pastikan anak dia ni sentiasa mengikuti tugasan yang cikgu dah bagi. Walaupun pada hari tersebut tugasan tu tak dapat dihantar, tapi dia akan pastikan di hujung minggu tu tugasan tu akan dihantar kepada cikgu. Kemudian okey, adakah objektif tercapai? Okey, saya sebagai cikgu pemilihan, saya akan tengok hasil-hasil kerja daripada murid, daripada respon murid, sama ada daripada rakaman suara, daripada latihan bertulis yang dihantar pada saya, sama ada objektif pengajaran saya pada hari tersebut, pada minggu tersebut adakah tercapai. Sebabnya kalau saya rasakan pada minggu tersebut tidak begitu mencapai matlamat pengajaran saya, jadi pada minggu hadapan saya akan cuba ubah sedikit. Mungkin pada minggu ni murid rasa macam agak bosan dengan penyampaian, jadi pada minggu hadapan saya akan olah sedikit pengajaran saya. Mungkin saya akan bagi kaedah kuis. Jadi murid-murid pemilihan ni suka kuis.
Jadi kebiasaannya saya suka sediakan kuis daripada word wall lah. Word wall ni banyak dalam tu. Jadi senang dan ada banyak dia punya template dia dalam tu banyak. Jadi memang seronok sebenarnya kalau murid boleh buat word wall ni. Kemudian apabila kita dah berhadapan dengan murid-murid ni sepanjang tempoh PDPR ni, kita kena pasti sebabnya ada juga ibu bapa ni yang cakna dengan masalah penguasaan yang dihadapi oleh anak mereka. Ada yang tak begitu sebenarnya tak begitu perasan sebenarnya, bukan tak mengambil berat, tapi sebenarnya mereka terganggu dengan kekangan-kekangan yang dihadapi sekarang ni. Kita tahu masing-masing ada masalah yang tersendiri disebabkan oleh pandemik yang berlaku sekarang ni kan. Jadi sebagai guru kita nak bagi paksaan yang lebih-lebih pun rasanya pada pendapat saya tak sesuai. Jadi sebagai guru kita mungkin boleh bagi galakan, bagi sokongan kepada ibu bapa untuk ibu bapa ni bagi galakan, bagi dorongan kepada anak-anak mereka yang mungkin saya rasa pada peringkat sekarang ni murid-murid mungkin dah rasa agak letih untuk berhadapan dengan situasi PDPR ni kan. Jadi kemudian apabila kita dah tentukan sama ada objektif kita ni tercapai ataupun tak tercapai, itu yang saya sebut tadi, kita kena perbagaikan kaedah. Tukarlah aktiviti supaya murid tak bosan, supaya murid tidak boleh dia tak boleh expect cikgu mesti bagi macam ni, setiap minggu cikgu akan bagi macam ni. Jadi kita tukar dia punya expectation itu supaya dia akan sentiasa ternanti-nanti dengan apa yang kita nak sampaikan pada minggu tu. Okey. Jadi saya rasa itu saja pembentangan saya pada hari ini. Jadi sebenarnya saya mengharapkan apabila berlakunya PDPR ni, terutama sekali di kalangan murid-murid pemulihan ni, selain daripada sokongan daripada guru, sokongan daripada sekolah, daripada komuniti, sebenarnya peranan ibu bapa tu sebenarnya sangat penting untuk memastikan anak-anak mereka merasa lebih bersemangat, lebih bertanggungjawab untuk berhadapan dengan tugasan-tugasan yang diberikan sepanjang waktu PDPR. Jadi saya harapkan apabila sesi bersemuka nanti, saya harapkan mungkin ada sedikit perubahan yang berlaku pada anak-anak murid saya. Walaupun tak banyak, sekurang-kurangnya jadilah ada sedikit anjakan daripada apa yang dilalui oleh mereka. Daripada awal tahun sampai hujung tahun tu kita nampaklah kesan itu. Okey, jadi saya rasa itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Yusniza binti Yusof atas pembentangan dan informasi yang sangat bermakna, memberi satu perkongsian ilmu dan amalan baik yang dapat dipraktikkan kepada murid-murid pemulihan. Strategi PDPR dan kreativiti yang ditunjukkan dapat memberi pencebahan idea dan meningkatkan pedagogi guru-guru dalam meningkatkan kualiti PDPR guru-guru pemulihan di sekolah. Alhamdulillah, semua pembentang telah menyampaikan pembentangan dengan cukup baik. Satu perkongsian yang sangat menarik dan dapat memberi motivasi kepada semua warga pendidik untuk melakukan yang terbaik untuk meningkatkan pencapaian anak-anak didik di sekolah. Semestinya perkongsian ini memberikan impak positif dan memberi nilai tambah kepada ilmu dan pengalaman buat kita semua. Jutaan terima kasih dan tahniah kepada kedua-dua pembentang kita pada hari ini. Semoga perkongsian ini menjadi saham akhirat yang membawa manfaat buat kita semua. Tuan-tuan sidang penonton budiman, secara realitinya pelbagai cabaran dan dugaan yang perlu kita hadapi dalam norma baru di era pandemik ini. Pengajaran dan pembelajaran PDPR
harus disampaikan dengan cara yang terbaik agar impaknya ke atas murid juga diterima dengan baik. Buat para pendidik, kita ini ialah jurutera manusia. Jika bukan kita, siapa lagi yang akan membantu? Komitmen guru dan keprihatinan ibu bapa menjadi wadah utama untuk melihat anak didik, khususnya murid-murid pemulihan khas, untuk berubah menjadi lebih baik pada masa akan datang. Asap api embun berderai, patah galah berderai semalu, niat hati tak mau bercerai, masa tetap cemburu selalu. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua saya pohonkan. Saya Nur Izzati binti Muhammad Jakarni selaku moderator webinar pada hari ini mewakili seluruh jawatan kuasa kerja webinar PPD Seberang Perai Selatan tahun 2021 memohon maaf andai ada terkasar bahasa, tersilap bicara sepanjang program ini berlangsung. Yang baik adalah dari kurniaan Allah yang Maha Esa dan yang tidak baik adalah dari kita insan biasa. Maka dengan itu berakhirlah webinar pemulihan khas PPD Seberang Perai Selatan bagi tahun 2021. Sekian, terima kasih.